Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Berita terkini dipetik daripada sahbudin.com.net. Bertajuk selagi Najib ada, isu 1MDB tetap membawa beban kepada Ismail Sabri. 2 hari lalu, saya terbaca satu artikel di sebuah portal yang menulis tentang beban skandal 1MDB yang dikatakan akan terus menghantui Ismail Sabri Yaakob dalam usaha beliau mengekalkan jawatannya sebagai Perdana Menteri. Antaranya, disebut bahawa ia kekal menjadi beban kerana isu 1MDB tidak pernah padam daripada menjadi bahan perbualan serta perhatian dalam masyarakat sehingga sekarang. Dalam hal berkaitan, sementara perkara itu memang hakikat yang tidak dapat dinafikan, sekurang-kurangnya ada 2 sebab mengapa isu 1MDB akan tetap menghantui Ismail Sabri yang telah diputuskan sebagai poster boy BN dalam menghadapi PRU15 akan datang. Pertama, kerana Najib Razak masih bebas dan belum dipenjarakan. Kedua, disebabkan beliau sentiasa berlegar-legar di sekeliling UMNO sambil menjajah propaganda seolah-olah dirinya tidak bersalah dalam skandal tersebut. Sekiranya Najib ketika ini sudah menerima hukuman dan dipenjarakan, ia tentu mudah bagi UMNO dan BN untuk menepis daripada terus dikaitkan dengan skandal 1MDB itu. Selain boleh menjarakkan diri daripada terus dikaitkan dengan skandal itu, UMNO dan BN malah boleh mendabik dada dengan mengatakan undang-undang telah ditegakkan sebagaimana ramai pesalah di beberapa negara lain yang berkaitan dengan 1MDB juga telah menerima hukuman masing-masing. Najib sudah pun dijatuhi hukuman bersalah dan dihukum penjara 12 tahun serta denda 210 juta oleh Mahkamah Tinggi dalam kes SRC International iaitu anak syarikat 1MDB dan hukumannya kemudian dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan. Bagaimanapun sebagaimana beliau diberi penangguhan daripada menjalani hukuman sementara kes dirayu di Mahkamah Rayuan sebelum ini, kini beliau juga diberi penangguhan yang sama sementara menunggu rayuan akhir di Mahkamah Persekutuan pada 15 Ogos depan. Meskipun penangguhan hukuman sementara menunggu rayuan yang diberikan kepada Najib adalah soal kebijaksanaan mahkamah yang tidak harus dipertikaikan, tetapi ia tidak dinafikan mempunyai kesan politik yang bukan sedikit kepada UMNO dan BN menjelang PRU15 akan datang. Pelbagai serangan dan persepsi boleh disemarakkan bagi tujuan menghalang UMNO dan BN daripada beroleh kemenangan. Lebih-lebih lagi UMNO dan BN yang ditumbangkan pada PRU18 lalu ketika Najib yang masyhur ke seluruh dunia kerana skandal 1MDB telah kembali menjadi kerajaan sekarang ini. Mahu tidak mahu ia menjadikan isu 1MDB terus hidup dan sebagai poster boy BN, Ismail Sabri lah penanggung terbesar beban skandal itu dalam PRU15 nanti. Di samping kes SRC International yang sudah di peringkat akhir rayuan, Najib juga masih berdepan perbicaraan berkaitan 2.6 bilion dana 1MDB dan dakwaan meminda laporan audit syarikat tersebut. Selain itu, tindakan Najib yang terus berlegar-legar di sekeliling UMNO mencari populariti dengan pelbagai lagak ditunjuk pandainya setelah tiada kuasa ini adalah juga satu beban kepada Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Sebagai orang yang menyebabkan BN kalah pada PRU 2018 yang lalu, kemudian sedang berdepan pelbagai tuduhan di mahkamah, Najib separutnya sedar diri dengan memilih untuk berehat seketika sehingga kesnya selesai atau lebih baik berundur saja terus daripada politik. Tambahan lagi, skandal 1MDB yang diakibatkannya itu sudah melekat dalam minda rakyat di mana secara umumnya semua orang sedar untuk tempoh bertahun-tahun akan datang, negara masih perlu membayar hutang berpuluh bilion disebabkan olehnya. Sebab itu amalan UMNO sebelum ini di mana pemimpinnya yang didakwa di mahkamah akan direhatkan daripada jawatannya sehingga kes mereka selesai adalah satu tindakan yang betul serta mampu menjaga nama baik parti. Zaman Najib pada hakikatnya telah berlalu dan kini adalah era Ismail Sabri. Dengan itu tidak harus sama sekali ada perasaan
atau jiwa perasan dalam dirinya atau penyokongnya untuk melihat ahli Parlimen Pekan itu kembali semula sebagai Perdana Menteri. Perasaan atau jiwa perasan demikian hanya akan membunuh peluang UMNO dan BN dalam PR15 akan datang. Sekaligus juga membunuh masa depan Ismail Sabri kerana seolah-olah beliau sedang disaingi daripada dalam partinya sendiri. Tiada Najib akan menyebabkan kesan Wan MDB dapat diminimalkan ke atas Ismail Sabri dan mampu memberi laluan lebih mudah kepada BN mencari kemenangan. Ditulis oleh Sabudin Hussein. Diterbitkan dalam sabudinhussein.com.net. 7 Julai 2022. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Balik. Datuk Seri Najib Tun Razak dan isterinya pula, kedua-duanya ditarik balik oleh Istana Besar Seri Menanti Negeri Sembilan berkuat kuasa serta-merta. Setiausaha Kerajaan Negeri merangkap pendaftar darjah iaitu Dr. Razali Abdul Malik berkata penarikan semula itu membabitkan Darjah Seri Utama Negeri Sembilan atau SPNS yang membawa gelaran Datuk Seri Utama kepada Najib dan Darjah Seri Paduka Tuanku Jaafar yang amat terpuji SPTJ yang memberi gelaran Datuk Seri kepada Rosmah Mansur ditarik balik serta-merta. Beliau berkata pembatalan semula selepas mesyuarat khas mengurniakan darjah kebesaran bintang dan pingat yang diadakan di istana pada hari itu. Pengurniaan SPNS kepada Najib pada tahun 2005 ditarik balik serta-merta mengikut Warta Kerajaan Jilid 59 nombor 5 bertarikh 2 Mac 2006. Tuan-tuan dan puan-puan, makcik-makcik, pakcik-pakcik, angkel-angkel, anti-anti, di bandar, di kampung, di dalam gua, di atas pokok, di atas gunung, di atas bukit, di dalam laut, di tengah sungai, di tepi sungai, di pulau-pulau, dimanapun kamu berada, ini bukan fitnah. Ini memang sudah diwartakan di dalam Warta Kerajaan Jilid nombor 59 Jilid 59 nombor 5. Tarikhnya 2 Mac 2006. Tak percaya pergi cari dokumen itu. Yang sah Najib Razak dan Rosmah Mansur darjah kebesaran di Negeri Sembilan ditarik balik dan dibatalkan. Dalam mesyuarat itu juga memutuskan bahawa pengurniaan SPTJ kepada Datin Seri Rosmah Mansur juga ditarik balik serta-merta katanya dalam kenyataan hari ini. Menurutnya pengurniaan SPTJ itu diberikan kepada Rosmah Mansur pada tahun 2006 mengikut Warta Jilid nombor 59 nombor 23 tambahan 1 bertarikh 9 November 2006. Beliau berkata keputusan itu bertujuan menjaga kebesaran dan kehormatan institusi diraja di negeri itu. Saya setuju. Daulat tuanku. Ampun tuanku. Saya setuju. Saya setuju supaya kedaulatan dan kehormatan, kebesaran dan kehormatan institusi diraja di negara ini mesti dipertahankan. Siapapun kita tetap berpegang terikat dengan perlembagaan negara Malaysia. Kita hormat dengan institusi diraja dan kita betul-betul menyanjung tinggi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Apa boleh buatlah Rosmah Mansur dan Najib Razak. Dah selesai. Bye-bye.